اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu liman hasan ahamani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa tawakkaltu ila unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasulih. Allahumma ghanina bihalalin haram wa siwa. Bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa su'alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa antuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di masa insya-Allah. Untuk lagi barakah pagi ini kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Iya kan. InsyaAllah kita share dulu sebelum kita mulakan kuliah. InsyaAllah mohon share sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Kita teruskan pagi ini dengan sama-sama kita baca. Jom baca tafsir Tuan Guru kita, Tuan Guru Aziz, Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat, insya-Allah. Masih lagi siri yang ketiga tafsir Quran ni Abdul Aziz Nikmat, surah Hud, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. InsyaAllah kita terus masih lagi dalam ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 1, surah nombor 11, yakni bermaksud alif lam ra. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan teguh. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu, yakni susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha bijak, lagi maha mendalam pengetahuannya. InsyaAllah. Terus kita pada muka surat. Siapa yang ada kitab, siapa yang ada buku ni, insyaAllah terus pada muka surat 6 ya. Sambungan muka surat 5 insyaAllah. Sesungguhnya berkata kitabun ya. Kitabun yakni Al-Quran ini adalah kitab. Tuhan tahu bahawa manusia ini hormat kepada kitab. Lebih-lebih lagi orang Melayu, di dalam almari rumahnya ada yang dia panggil buku dan ada yang dia panggil kitab. Ilmu hisab, ilmu geografi, ilmu kedoktoran, ilmu kesihatan, ilmu sains, ilmu teknologi. Walaupun buku itu bertambun-tambun, dia tidak memanggilnya sebagai kitab sains atau kitab geografi, tapi dia panggil buku sains atau buku geografi. Jika dipanggil kitab, camlah kita bahawa itu jenis yang datang dari langit, seperti kitab fiqh, kitab tauhid, kitab tafsir. Kalau dia kata buku fiqh, buku tafsir, buku tauhid, camlah kita bahawa dia sudah mulai keliru. Dia tidak tahu membezakan antara buku dengan kitab. Kitab ini satu perkataan yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai perkataan mulia dan perkataan tuah yang diberikan khusus untuk benda yang datang dari langit. Ya, nama kitab. Kalau kita hendak guna juga perkataan kitab untuk buku-buku kita, artinya kita tidak pandai menyusun perkataan. Itu ceritakan di sini. Supaya kita tidak memanggil anak kita dengan gelaran tuanku, walau bagaimanapun kita sayang kepada dia. Kita yang tidak bergelar datuk, isteri kita orang tidak panggil datin, kerana datuk adalah gelaran yang diberikan oleh kerajaan kepada seseorang yang dipanggil berkhidmat kepada negara. Jadi ada perkataan-perkataan tertentu seperti datuk, datin, tan sri, tun, yang amat berhormat, yang arif. Semuanya tidak boleh kita gunakan sembarangan. Kalau semua orang kita panggil dengan gelaran yang terhormat, nanti orang kata kita tidak pandai bercakap dan tidak tahu adab. Maksud nak jelaskan perkataan kitab dengan buku.
Beza yang amat luas sekali. Tuhan kata Al-Quran itu, ini adalah kitab. Kamu hormat kepada kitab. Kalau kamu hormat kepada kitab, maka inilah kitabnya. Walau kita mengaji, belajar kitab sebanyak mana sekalipun, biar tentu kitab kita itu selaras dengan Al-Quran. Ibu segala kitab. Kitab-kitab yang tidak selaras dengan ajaran Allah, maka tidak usahlah dinamakannya sebagai kitab, kerana kitab-kitab ini ialah tulisan daripada langit untuk manusia di bumi. Tu bezanya. Ya, nak tengok level kitab tu di mana, buku tu di mana. Tuhan kata, Allah berkata, Al-Quran itu adalah kitab. Kamu hormat kepada kitab. Adakah kita ni hormat kepada kitab? Contohnya kitab Al-Quran. Adakah kita ni hormat kepada kitab? Kalau kamu hormat kepada kitab, maka inilah kitabnya. Betul-betul kita hormat kepada kitab. Inilah Quran yang Allah bagi. Pastikan kita hormat. Walau kita mengaji, belajar kitab sebanyak mana sekalipun, biar tentu kitab itu selaras dengan Al-Quran. Pasal apa? Pasal Quran induk ataupun ibu segala kitab. Tu HQ kitab Al-Quran. Ya, dia sebagai reference yang paling hebat. Tu yang dipanggil ibu segala kitab. Ibu segala kitab adalah Al-Quran. Ada kitab lain tapi dia mengikuti, dia selaras dengan kitab Al-Quran. Walaupun tu kitab kecil, kitab tebal, kitab mana, tapi tetap dengan selari dengan Al-Quran. Itu. Kitab-kitab yang telah tidak selaras dengan ajaran Allah, maka tidak usahlah dinamakannya sebagai kitab. Kerana kitab-kitab ini ialah tulisan daripada langit untuk manusia di bumi. Kitab yang ditulis tidak langsung refer, tidak langsung ikut, tidak selari dengan Al-Quran, tak boleh dipanggil kitab. Pasal apa? Kitab yang ikut dengan Al-Quran, ia adalah daripada tulisan daripada langit. Daripada langit untuk manusia. Untuk dijadikan panduan untuk manusia di bumi. Kempen seterusnya Tuhan berkata, uhkimat ayatuhu. Ya. Segala ayat-ayatnya diperkukuhkan. Perkataan ayat asal maknanya ialah tanda. Di dalam Al-Quran, perkataan yang sekerat-kerat itu juga dipanggil ayat. Kalau keseluruhannya ia dipanggil surah, seperti mana surah Yasin. Jadi sebanyak mana keratan ataupun ayat yang ada di dalam Al-Quran ini uhkimat, iaitu telah diperkukuhkan. Ini maksudnya. Ya, telah diperkukuhkan maksudnya makna ayat itu ialah tanda. Dalam satu page, dalam satu sentence. Di dalam Al-Quran, perkataan yang sekerat-sekerat itu juga dipanggil ayat. Ya, walaupun alif, lam, mim, alif, lam, ra, itu pun dipanggil ayat. Kalau keseluruhannya ia dipanggil satu surah. Seperti mana terbentuknya surah Yasin. Jadi sebanyak mana keratan maupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini, ia diperkukuhan, telah diperkukuhan. Itu yang dipanggil uhkimat, ayat yang pertama tadi. Bagaimanakah kukuhnya?
kukuhnya ayat tersebut ataupun surah tersebut. Kalau rumah kita itu kita kukuh, ditiup angin tidak terbalik, dilanda banjir tidak hanyut, digilis kereta kebal tidak runtuh, dirempuh lori pun tidak patah, maka tuan punya rumah sedap dan tukang yang buat rumah pun naik semangat. Yang pentingnya kamu faham bahawa rumah ini kukuh. Pengertian kukuh yang ada dalam kepala kamu mengenai rumah, cuba kamu pindahkannya kepada Al-Quran. Tu tengok kukuhnya Al-Quran tu, contohlah diibaratkan dalam rumah kita. Macam mana hebat dilanda banjir, dilanda angin, dia tidak runtuh. Datanglah apa persoalan, fitnah dan tuduhan orang, namun Al-Quran tetap boleh bertahan. Al-Quran tetap kukuh walaupun orang tuduh Al-Quran benda karut. Al-Quran kalau dilaksanakan akan berlaku huru-hara. Al-Quran ini juga sudah lapuk, akan sentiasa ada pembela, pejuang. Al-Quran ini sudah lapuk, akan sentiasa ada pembela, pejuang dan orang yang sanggup mengajar walaupun terdapat bermacam-macam usaha khianat yang dibuat oleh musuh-musuh Al-Quran. Termasuklah daripada bangsa Arab, bangsa Melayu ataupun bangsa Inggeris. Kalau ditafsirkan pada zahirnya, begitulah maksud uhkimat. Maksudnya uhkimat ayat ni bermaksud telah dikukuhkan. Quran macam mana difitnahkan, tuduhan-tuduhan orang, namun Quran tetap boleh ditahankan. Quran tetap kukuh walaupun orang tuduh Quran benda karut. Ada orang tuduh. Hebatnya ayat Al-Quran. Tetap kukuh. Quran kalau dilaksanakan akan berlaku huru-hara. Ada yang buat cerita kalau Quran dilaksanakan apa yang ada dalam Quran tu, dia akan menjadi huru-hara. Quran ini tidak lapuk, akan sentiasa ada pembela. Quran yang berlakukan huru-hara tu maksudnya bimbang. Bimbang apa? Bila dijalankan hukum peraturan Quran, bimbang huru-hara pasal apa? Yang sedang huru-hara tu bertaburan, takut bab kebenaran. Itu yang huru-hara pasal apa? Dia maksiat dengan Allah Ta'ala. Bila berlakunya ada hukum peraturan Allah datang daripada Quran, yang maksiat tu yang jadi huru-hara, bimbang kebenaran Al-Quran. Orang yang sanggup akan sentiasa akan jadi pembela, akan ada sentiasa ada pembela. Quran ada pejuang dia, dan orang yang sanggup mengajar walaupun berdapat bermacam-macam usaha khianat yang dibuat oleh musuh-musuh Al-Quran. Termasuklah daripada bangsa Arab, bangsa Melayu ataupun bangsa Inggeris. Semuanya ada bab musuh. Kalau ditafsirkan pada zahirnya, begitulah maksud uhkimat. Tu ayat yang kedua, alif lam mim uhkimat. Kitabun uhkimat, insya-Allah. Tentulah ada di antara ramai orang, di antara ramai-ramai orang di dalam dewan, waktu belajar ni, orang yang belajar sastra dan undang-undang. Kalau kita tidak biasa dengan ayat undang-undang, tidak mudah kita hendak faham bila membaca bil undang-undang ataupun buku undang-undang. Ayat undang-undang ini kalau kita ambil kira kitab-kitab Jawi zaman tahun 1960, samalah seperti kitab Sabila, kitab Kashful Litham dan kitab Bomoh Tajul Muluk. Kitab Tajul Muluk ini masyhurlah dalam kalangan kita orang Melayu pada tahun 1962
sewaktu saya baru balik daripada Mesir melalui Singapura. Ketika itu Singapura masih dalam tanah Melayu lagi. Apabila sampai di bahagian custom, dia suruh saya buka beg. Bila pegawai custom itu tengok kitab saya bertulisan Arab, dia pun bertanya, kitab Tajul Muluk ke? Saya kata ya. Dia hanya tahu bahawa kitab yang bertulisan Arab mestilah kitab Tajul Muluk. Tidak ada yang lain. Itulah misalan otak orang Melayu yang menjadi pegawai custom zaman itu. Kitab Sabila Al-Muhtadin oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tuan-tuan tengok. Tajul Muluk ialah kitab sebuah buku yang digunakan untuk perdukunan. Kitab yang digunakan untuk bomoh di alam Melayu. Terkandung hal-hal bagian astrologi, numerologi, tafsir mimpi, macam-macam. Itu dipanggil kegilaan waktu masa itu, kegilaan kitab Tajul Muluk. Jadi hendak beritahunya bahawa kalau kita baca kitab undang-undang, ada digunakan beberapa perkataan seperti adalah, bermula, maka, atau oleh kerana. Sampai sekarang perkataan-perkataan tersebut masih lagi digunakan dalam bil-bil yang dibentangkan di parlimen. Bagi orang yang membuat undang-undang iaitu peguam negara, dia kata tidak boleh guna cara lain kerana ayat itu boleh ditafsirkan dengan bermacam-macam cara. Serupa kalau kita mengaji, yakni belajar kitab Nahu Arab. Nahu Arab tua seperti Mustarazza, tuan kitab ajar. Ada 5 perkara yang perlu kita jaga semasa bercakap. Antaranya ialah jenisnya, fasalnya dan rimanya. Ianya bertujuan untuk mengukuhkan percakapan. Apabila kita bercakap, orang lain tidak boleh mentafsirkannya lagu macam mana yang lain. Begitulah juga tutur kata orang yang saya letakkan di dalam Quran ini. Ia sengaja dirancang dan semuanya ada tujuan belaka. Sebab itulah apabila ahli-ahli tafsir mentafsirkan ayat Al-Quran, mereka akan tafsir satu persatu, kerana tiap-tiap patah perkataan di dalam Al-Quran itu berada di atas landasan yang cukup mulik. Itulah sebabnya kita tidak boleh mentafsir Al-Quran tidak tentu hala. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mana-mana orang yang mentafsirkan Al-Quran mengikut pandai-pandai, siaplah tempat dia dalam neraka. Diceritakan sini, jangan kita main-main untuk mentafsirkan sendiri ayat Al-Quran. Nabi dah bersabda, siapa yang cuba-cuba bermain-main atau pandai-pandai untuk menafsirkan ayat Quran, tempatnya dah disiapkan, iaitu di neraka. Maknanya, Al-Quran ini bukanlah boleh ditafsirkan sesuka hati. Begitu. Maknanya Al-Quran ini tidak boleh ditafsirkan sesuka hati kita tafsirkan. Hendak mentafsirkan Al-Quran, kena tengok Nabi terlebih dahulu. Nabi buat macam mana? Nabi kata bagaimana? Semua benda yang Nabi buat adalah tafsiran bagi Al-Quran. Jadi sebab itulah tafsir utama di muka bumi ini bukannya kerana kitab Jalalain, kitab Bahdawi ataupun kitab Al-Kashaf, tetapi ialah batang tubuh Nabi Muhammad SAW. Segala kitab tafsir yang lain adalah tafsiran dari
bagi batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kita refer, kita di-refer, apa yang nak refer pada bab tafsiran ini terus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita refer pada kitab-kitab yang lain ataupun benda-benda yang lain. Tafsiran itu terus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Bila Tuhan kata ayat Al-Quran ini telah diperkukuhkan, maka boleh jadi kita berasa ianya tidak boleh dimakan ataupun dihadam ataupun difahami kerana ayat Al-Quran itu sangat kukuh hingga tidak boleh disentuh, supaya perasaan putus angin ataupun hilang minat hendak mentafsirkan Al-Quran tidak wujud di dalam dada kita disebabkan keadaan Al-Quran yang sangat kukuh. Maka Allah Ta'ala menyebut summa fusilat, yakni bermaksud selepas itu ditafsirkan dan dianalisiskan kepada manusia. Maknanya samalah seperti kita pergi ke kedai jahit untuk memotong baju. Perbuatan memotong baju diumpamakan sebagai tafsir. Tafsir maknanya setelah kain yang dibergulung-gulung itu diukur lalu digunting oleh tukang baju ataupun tukang jahit untuk dibuat baju. Ada yang sejengkal, ada yang sedepa, ada yang panjang, ada yang kecil dengan tujuan seperti supaya tubuh berasa sedap, yakni selesa memakainya. Walaupun Al-Quran ini kukuh, tetapi saya tafsir. Saya isi dengan analisis satu persatu bagi membolehkan kita semua faham dan melaksanakannya. Bukannya kukuh sehingga tidak diketahui mana bahagian kepala dan mana bahagian ekornya. Hendak makan dan kikih ataupun gigit, kekoh ataupun gigit pun tidak boleh. Tuhan kata walaupun Al-Quran ini barang yang kukuh, tetapi saya sendiri yang akan menjual, saya sendiri yang menggunting dan saya sendiri yang menebuk. Wahai manusia, pandailah saya buat supaya Al-Quran itu menjadi kegunaan kamu. Ini manusia. Allah menyeru pada manusia. Quran tu itulah kehebatan Allah supaya Al-Quran itu menjadi panduan kita di dunia. Tapi mengikut apa yang kita perlu. Tidak boleh disuka-suka hati untuk diolahkan. Walaupun Quran ini amat kukuh dan cantik, tetapi manusia perlu juga diberi perjelasan dari manakah datangnya dan siapakah pembuatnya. Maka Allah menyebut min ladun hakimin khabir. Al-Quran ini datang dari ladun ataupun datangnya dari ladun, orang Melayu kata isisi, iaitu Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengerti. Tuhan, Quran datangnya daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ayat seterusnya, min ladun hakimin khabir. Quran datang daripada sisi Allah yang maha bijak lagi maha mengerti. Untuk mengetahui kebijaksanaan Tuhan, maka ukurlah apa yang ada pada diri manusia. Kerana manusia itu sendiri tidak mengetahui keadaan dirinya. Dari luar sampailah ke tulang hitamnya. Usahkan orang yang tidak mengaji, yakni belajar ilmu kedoktoran. Doktor yang belajar ilmu tubuh manusia itu pun tidak boleh hendak kata, saya tahu belaka, saya tahu 100%. Sikitnya ilmu yang manusia belajar. Pasal apa? Yang bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha mengetahui adalah Allah. Walaupun dia doktor yang mengaji bab ilmu kedoktoran, doktor yang tahu tubuh manusia, dia tak boleh kira
Dia tak boleh kata saya tahu belaka. Dia tak berani nak mengatakan dia ni tahu belaka. Kehendak tahu belaka tubuh manusia. Tu hebatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Lemahnya manusia, diri manusia, kerana manusia sendiri tidak mengetahui dirinya sendiri. Keadaan dirinya sendiri masih lagi tak mengetahui. Berapa sendi, berapa tulang dia, berapa liter darah dia, manusia masih lagi ketahuan bab-bab tu. Di dalam kitab ini apabila hendak memperlekeh dan menunjukkan yang kita ni tidak tahu. Ya, di dalam kitab ini apabila hendak memperlekeh dan menunjukkan yang kita ini tidak tahu, maka dibawakan satu ibarat perumpamaan. Kalau ada juga orang yang mengaku bahawa dia tahu belaka, katalah begini saja kepadanya. Apabila kamu bangun pagi dan selak kain, terus saja memancut air kencing, keluar air kencing. Sebelum kamu duduk dalam jamban, kenapa air kencing tidak keluar? Kamu buat macam mana? Kalau paip, apabila kita pulas kepala paip, air paip akan tubik keluar dan memancut keluar. Ketika kencing, kamu pulas apa? Pulas pun tidak, mulut pun tidak bunyi, tangan pun tidak bergerak, tahu-tahu air kencing terus keluar. Kenapa air kencing kamu tidak keluar kecuali setelah kamu masuk ke dalam tandas? Mungkin kamu boleh kata air kencing keluar apabila berasa hendak kencing. Tetapi berasa macam mana? Hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Ada bab automatik contoh. Hebatnya Allah Ta'ala buat kita boleh buang air ataupun tidak boleh buang air. Automatik Allah janakan dekat kita. Ini contoh yang paling simple. Nak tengok ilmu kita macam mana. Sampai sekarang manusia tidak boleh lagi menjelaskan mengenai rasa hendak kencing. Tak tahu macam mana. Begitu juga mengenai nasi di dalam pinggan. Sedang kita asyik berbual, apabila masuk ke dalam dapur, kita terus terbau masakan. Bau bawang goreng dan sup. Bau apa ni? Sudahlah bersembang. Berhenti. Mari makan nasi. Maksudkan, bau daripada yang dimasak tu pun kita tidak dapat ketahuan macam mana boleh sampai. Cuba jelaskan bagaimana kamu boleh terasa lapar. Kamu buat macam mana? Tidak ada siapa yang boleh kata yang lapar ini berlaku begini. Kerana saya buat begini. Buat macam mana? Mulik-mulik kamu datang, sedang berbual, bila terbau sup semata-mata kamu terus berasa lapar. Jadi usahlah kamu hendak tahu mengenai hal langit dan bumi. Hal dalam tubuh kamu sendiri pun kamu tidak tahu. Perkara yang paling jelas terang-terangan kita tidak mengetahuinya. Kadang-kadang sedang asyik bersembang, tiba-tiba teringat janji kita dengan orang lain. Sudah lambat, sudah pukul 1. Aku berjanji dengan orang dengan menyambutnya di lapangan terbang pada pukul 12.30 hari tadi. Habislah. Pasal apa? Dah lewat. Pasti kena marah. Tu perangai manusia. Lemahnya manusia. Kadang-kadang berjanji, kadang-kadang tak boleh tepati. Tu bab manusia yang selemah-lemah. Macam mana tiba-tiba kita boleh teringat? Contoh. Padahal ketika itu kita telah seronok berbual dengan orang lain. Kamu buat macam mana? Ingatan mengejut ini datang dari mana? Apakah puncanya? Sampai sekarang tidak ada siapa pun yang mengetahuinya. Tidak ada siapa yang boleh menjelaskan kenapa tahu-tahu ataupun tiba-tiba kita teringat. Padahal ketika bangun tidur pagi tadi, kita benar-benar ingin menyambut orang. Kita telah berjanji hendak menyambutnya pada 12.30. Pada pukul 12.30 hari-hari di Pengkalan Cipa contohnya. Macam-macam fashion ataupun gaya orang buat supaya kita boleh ingat. Kadang-kadang kita tulis di atas kertas dan menyimpulnya dalam kain, hujung kain. Tetapi tidak juga ingat sampai akhirnya. Nampak? Manusia tak sehebat mana
memang selemah-lemahnya cuba nak menanda, cuba nak buat tanda ingat, cuba nak mengingatkan. Yang tiba-tiba ingat tu pun kadang-kadang kita tak tahu macam mana puncanya. Tu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hendak menunjukkan bahawa walau macam mana bijaknya kamu wahai manusia, hakikat sebenarnya kamu tidak bijak. Yang benar-benar bijak ialah aku, Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yang membuat jentera automatik itu. Apabila terlintas, maka tiba-tiba kamu akan teringat. Kalau tidak terlintas, maka kamu akan terlupa. Oleh yang demikian, aku hendak beritahu kepada kamu bahawa Al-Quran ini datang daripada aku. Akulah yang beritahu begitu bijak dan menjadikan kamu daripada tanah. Ini nak mengingatkan kita lemahnya kita sebagai manusia, ya, yang betul-betul bijak, yang sebenarnya maha bijak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah yang membuat benda yang automatik, jentera yang automatik. Ya, Allah yang membuat automatik tu, bila kita terlintas, teringat, maka tiba-tiba kita teringat untuk membuat sesuatu. Kalau kita tidak terlintas, maka kita akan terlupa. Tak jadi nak buat. Walaupun sudah ditanda ingatan kita. Yang demikian, hendaklah diberitahu, ya, kita diberitahu bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang begitu bijak dan dialah maha bijak. Dialah menjadikan kita daripada tanah. Tu nak kena ingat kita, nak renung kita, baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba ambil segumpal tanah, kemudian letakkanlah di atas tapak tangan kamu. Cuba hendap ataupun cuba renung ke atas tanah itu dan diri kamu sendiri. Adakah serupa ataupun tidak? Begitu berbeza sekali di antara bahan mentah dengan hasil yang telah diproses. Kalau kamu membuat rumah, bahan binaannya sendiri daripada kayu dan simen, tanyalah kepada mana-mana tukang rumah sekalipun, dia akan jawab bahawa rumah diperbuat daripada kayu dan simen. Kalau kita tengok, kita boleh cam bahawa ini kayu dan ini adalah simen. Kerana apa kita boleh cam? Kerana barang yang telah diproses dan bahan mentahnya adalah serupa. Itu contoh. Tetapi menerusi tubuh badan kita, bolehlah kita tunjukkan bahawa ini tanah dan ini adalah air. Tidak boleh bermula dari hujung kaki sehingga ke hujung rambut. Tidak ada walaupun sedikit pun rupa tanah yang keras maupun yang berselut. Wahai manusia, dengan sebab aku bijak dan aku pakar dalam serba-serbi bahagian, maka tolonglah dengar kata aku. Kamu hendak orang yang macam mana untuk dibuat ketua? Kalau tidak cari yang bijak dan pakar. Kamu hendak orang yang macam mana untuk dibuat sebagai pemimpin? Kalau tidak cari dengan bijak dan pakar. Kamu hendak orang yang macam mana yang dijadikan pembesar? Kalau tidak cari, yang bijak dan pakar. Kamu hendak orang yang macam mana untuk dijadikan ikutan dan tiruan kamu? Kalau tidak dicari yang bijak dan pakar. Maka Tuhan berkata, tidak ada yang pakar dan bijak selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni diceritakan, ya. Hanya kena renung kita, baliklah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat memimpin, yang hebat jadi ketua, yang hebat mentadbir. Tak ada lain sepakar-pakarnya. Tak ada siapa yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu perenggan terakhir untuk ayat nombor 1, ceritakan kukuhnya, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Terus kita masuk ayat nombor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nazirun wa bashir. Sadaqallahul azim. Ayat nombor 2 surah Hud, yang bermaksud Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah, supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Yakni, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran, yakni kepada orang-orang yang ingkar, dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Surah Hud, surah nombor 11, ayat nombor 2. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang Allah buat. Akulah yang maha bijaksana. Aku yang maha bijak dan yang maha pakar. Apakah perkara lain yang aku hendak beritahu kepada kamu selain daripada itu? Kalau kita perhatikan, ada 5 perkara yang Allah beritahu di awal surah Hud ini, iaitu yang pertama, alla ta'budu illallah. Alla ta'budu illallah. Wahai semua manusia, kamu jangan berhamba dan jangan mengabdikan diri kecuali kepada Allah. Ini ingatan pada kita, perintah daripada Allah Ta'ala. Tak ada benda lain yang kita jadi hamba, satu saja, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kita nak hambakan diri dan abdikan diri kecuali dengan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, innani lakum minhu nazirun wa bashir. Aku ini untuk kamu daripada Allah. Tolong beritahu perkara yang menggerunkan kamu seperti neraka, dan tolong sampaikan perkara yang menyenangkan hati kamu, iaitu syurga. Dipesan pada Nabi Muhammad untuk sampaikan bab cerita yang amat gerun, iaitu cerita daripada neraka, amaran daripada Allah Ta'ala. Kemudian cerita yang hebat, cerita yang mengembirakan, cerita daripada syurga. Yang ketiga, wa in istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Kamu semua wahai manusia mesti beristighfar kepada Allah, kemudian bertaubat atau mengundur balik daripada melakukan maksiat. Ini dipesankan. Dipesankan Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan Allah Taala supaya kita ni manusia senantiasa beristighfar. Cari jalan manusia ni supaya beristighfar, kemudian bertaubat atau mengundur balik daripada bab maksiat. Sebab tu Allah bagi peringatan yang hebat sekarang. Sehebat-hebatnya peringatan. Berlaku dah zaman dulu, zaman di Mesir. Datangnya kuman tak berhenti menggaru. Datangnya belalang menghancurkan ladang. Datangnya katak. Semua je ada masuk rumah, semua ada bab katak. Tu hebatnya peringatan Allah. Itu pun masih lagi kedegilan zaman Nabi Musa dahulu. Yang keempat, wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azaba yaumi kabir. Kalau manusia ini tidak dengar, kata juga, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka bahawa aku ini bimbang benar. Takut kamu ini ditimpa bala di hari besar. Takut kamu diberi
ditimpa bala di hari yang besar. Diperintahkan Nabi memberitahu kita, wa inni tawallau fa inni akhafu, wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Kalau manusia ini tidak dengar, kata juga, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka bahawa aku ini bimbang benar. Takut kamu ini ditimpa bala di hari yang besar. Tidak mengikut kata, tidak mengikut perintah, Allah akan hantar bala yang paling hebat. Dan yang kelima, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah tempat kesudahan kamu belaka, dan Allah memang berkuasa penuh ke atas segenap perkara. Ini yang kelima, ya. 5 poin di dalam surah Hud ini, ya. Dalam kalau kita perhatikan, ada 5 perkara yang Allah beritahu di awal surah Hud ini, iaitu, saya ulang balik, yang pertama, alla ta'budu illallah. Wahai semua manusia, kamu jangan berhamba dan jangan mengabdikan diri kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni awal surah Hud, ya. Memang dijelaskan 5 perkara. Tu disuruh kita, yang pertama, jangan kita berhamba dan jangan mengabdikan diri hanya kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, innani lakum minhu nazirum wa bashir. Aku ini untuk kamu daripada Allah. Tolong beritahu perkara yang menggerunkan kamu seperti neraka, dan tolong sampaikan perkara yang menyenangkan hati kamu, iaitu syurga. Nak beritahu manusia Muhammad SAW itu adalah penyampai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu benda yang amat gerun, iaitu seperti neraka, dan yang menggembirakan adalah syurga. Yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Kamu semua wahai manusia mesti beristighfar kepada Allah, kemudian bertaubat atau mengundur balik daripada melakukan maksiat. Allah perintah. Dibagi peluang. Kita sekarang dibagi peluang. Masih lagi kita dibagi peluang supaya kita mengundur balik daripada melakukan maksiat. Berhentilah. Berhentilah orang-orang yang hebat dalam dunia ni. Mohon kita semua berhentikan bab maksiat. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Tu. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Ya. Manusia tidak dengar juga, ya. Yang keempat, kalau manusia ini tidak dengar juga, kata, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka bahawa aku ini bimbang, takut kamu ini ditimpa bala di hari yang besar. Maksudnya sekarang pun kita tengah di bala, ada lagi yang lagi hebat akan ditimpakan kita. Dan yang kelima dalam surah Hud ini, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah tempat kesudahan kamu belaka. Allah memang berkuasa penuh ke atas segenap perkara. Kita tak ada cara lain. Allah saja tempat kita berserah, tempat saja kita balik, kesudahan kita pada Allah saja. Allah memang berkuasa penuh atas segenap perkara. Tak ada negara lain yang berkuasa, tak ada hebat mana penguasa yang lain. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. 5 perkara ini adalah intisari kandungan Al-Quran yang Allah beritahu kepada Nabi Hud, Nabi Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi lain di seluruh dunia. Tidak ada nabi di muka dunia ini yang Tuhan tidak beritahu perkara ini.
seperti kata Nabi Nuh, sementara saya masih hidup, saya hendak beritahu perkara ini. Selepas saya mati, penggantiku pula yang akan sambung memberitahu mengenai. Semua Nabi memberitahu perkara yang sama. Nabi Nuh pun masih lagi memberitahu. Selagi dia hidup, dia kata, selagi dia hidup, dia akan beritahu 5 perkara tersebut. Sesudah mati, yang ganti dia pun akan terus memberitahu bab yang sama. Tugas memberitahu perkara ini sambung menyambung dan bertali arus hingga sekarang ini. Yang mana selepas kematian Nabi-Nabi, maka para ulama pula silih berganti menjalankan kerja-kerja ini. Ajaran nombor 1 yang disampaikan oleh Nabi di muka bumi ini ialah, wahai semua manusia, kamu jangan berhamba dan mengabdikan diri kecuali kepada Allah. Itu yang pertama sekali dengan Nabi-Nabi. Apa yang Nabi menyampaikan. Itu amanat yang pertama. Wahai semua manusia, kamu jangan berhamba dan mengabdikan diri kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda lain yang kita nak dihambakan. Hamba kita hanya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita hendak suruh orang bersembahyang kalau kita tidak beritahu bahawa kita ini adalah hamba Allah Taala? Sekadar beritahu bahawa kamu ini adalah anak Mamat dan emak kamu bernama Minah, dia tidak akan bersembahyang disebabkan perkara itu. Adakah orang Melayu kena bersembahyang kerana dia berbangsa Melayu? Tidak. Bagi orang yang tidak bersembahyang, dia hanya menganggap bahawa dia adalah orang Kota Baru. Maknya bernama Timah dan bapanya bernama Saleh. Hidupnya berbelit, iaitu terlibat setakat itu saja. Tidak melancar naik hingga kesudahannya bahawa dia itu adalah hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada raja dalam istana sampailah kepada Pak Mat ataupun Pak Mut yang duduk di kampung. Semua sekali diberitahu perkara ini. Kamu ini adalah hamba Tuhan. Maka barulah orang-orang ini akan bersembahyang. Tidak mencuri, tidak terlibat dalam rasuah, tidak mengamalkan riba dan membuat perkara yang diperintahkan Allah Taala. Itu amanat yang sepatutnya kita sampaikan. InsyaAllah sampai di situ. Kita berhenti di muka surat 15. InsyaAllah kita sambung balik petang ni ayat nombor 2. InsyaAllah ayat nombor 2 surah Hud. Mudah-mudahan pengisian pagi ni dapat kita dijelaskan apa maksud surah Hud pada awal tadi. 5 komponen yang paling utama kita akan ulang petang ni insyaAllah. Kita berhenti di muka surat 15 insyaAllah. Kitab daripada Tuan Guru Nik Aziz, Tafsir Al-Quran Nik Abdul Aziz, surah Hud insyaAllah. Mohon maaf segala silapan yang lemah daripada saya, yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang terbaik daripada Allah Taala, yang lemah daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita sudahi tutup dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Shiratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tawil amarana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri amina wa hdih hawalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, tetapkan iman kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني ولا أهلك وحدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه ذنوب إلا أنت تحسنا بالذل والجبر وتسمنا بملكوت الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول من اللهم غنينا بحلال حرام ومن سواك باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله العلي الديان سبحان الله شديد الأركان سبحان من يذهب بالليل ويأتي بالنهار سبحان من لا يشغله شأن عن شأن سبحان الله الحنان منان سبحان الله المسبح في كل مكان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق يا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء يا الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانه ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا نزت جارك وجل تنارك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إنا أعوذ بك من شر كل جبار أنين وأعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi InsyaAllah jumpa InsyaAllah petang ni selepas maghrib InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.